Siti Kasim persoal Menteri Agama. Tiada jaminan PKP akan ditamatkan, kata Hisham. Mat Sabu Gesa Amanah bersedia hadapi RUU 355. Ini yang akan berlaku ketika Parlimen bersidang. Aktivis sosial Siti Kasim mempersoalkan mengapa kenyataan media yang dikeluarkan Menteri Agama ditulis dalam bahasa Arab. Ini selepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri mengeluarkan kenyataan media berhubung kadar zakat fitrah di wilayah Persekutuan Jumaat lalu. Bahasa kebangsaan kita, bahasa Arab atau bahasa Melayu? Boleh tolong cerita sikit kenapa kenyataan media Menteri Agama dalam bahasa Arab? Tulis Siti Kasim di Facebook miliknya. Untuk rekod, kenyataan media dalam bahasa Arab yang disiarkan di Instagram itu merupakan terjemahan daripada kenyataan media dalam bahasa Melayu. Sementara itu, seorang pengguna Twitter, M. Khairul Azri, mencadangkan terjemahan untuk urusan rasmi kerajaan atau menteri ke bahasa selain bahasa Melayu mesti dibuat pada kertas putih sahaja tanpa kepala surat atau letterhead. Selepas dipertikai sebahagian warganet, Facebook Friends of Dr. Zulkifli Al-Bakri memuat naik satu hantaran dengan memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut. Tidak semua kenyataan media diterjemahkan dalam bahasa Arab kecuali yang mempunyai nilai bagi dunia antarabangsa, terutamanya Timur Tengah. Dalam konteks ini, pengurusan zakat di Malaysia memang antara tumpuan dunia luar, jelasnya. Laman Facebook itu turut menyatakan semua kenyataan Dr. Zulkifli yang berbahasa Melayu boleh didapati di portal menteri tersebut dan media sosial lain. Kenyataan media dalam bahasa Inggeris juga boleh didapati di Facebook pada hantaran yang sama, jelasnya. Sementara itu, seorang peguam yang dikenali sebagai Aidil Khalid berkata, perkara itu tidak menjadi isu sekiranya masyarakat faham kedudukan bahasa di negara ini kerana tidak semua bahasa sama rata di sisi undang-undang. Pertama, sudah tentu kita maklum bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang mesti digunakan untuk semua tujuan rasmi. Rujuk Perkara 152 Perlembagaan dan Seksyen 2 Akta Bahasa Kebangsaan. Kedua, dalam masa yang sama, perlembagaan juga turut memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Perkara 3 Perlembagaan dan keputusan mahkamah juga telah berulang kali menegaskan bahawa kerajaan persekutuan berkewajipan untuk mengambil segala langkah-langkah yang perlu bagi meninggikan syiar agama Islam. Rujuk keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes Kalimah Allah. Jelasnya, menerusi Facebook, justru katanya bahasa Arab mendapat tempat yang tinggi untuk tujuan rasmi di negara ini kerana ia merupakan bahasa Al-Quran dan hadis, juga bahasa kitab-kitab turath para ulama. Hanya orang bodoh yang tidak faham hierarki dan kedudukan bahasa di negara ini sahaja yang akan bertempik melolong mempersoalkan mengapa dalam upacara rasmi, misalnya, doa dibacakan dalam bahasa Arab dan bukan bahasa kebangsaan. Terdahulu, Dr. Zulkifli dalam kenyataan medianya mengumumkan kadar zakat fitrah bagi wilayah persekutuan pada tahun ini ditetapkan pada RM5 dan RM7 selepas mencapai persetujuan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Kadar itu ditetapkan dengan melihat kepada situasi semasa ekoran penularan wabak COVID-19. Yang pertama, kita tak pasti lagi MCO tamat ataupun dilanjutkan. Kementerian Kesihatan KKM akan mencadangkan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam tempoh beberapa hari lagi sama ada perlu melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP selepas 28 April atau sebaliknya. Dalam membuat cadangan itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengulangi kenyataannya bahawa terdapat kriteria yang mesti dipenuhi termasuk kawalan sempadan, kawalan pergerakan dan menyesuaikan diri dengan normal baru. Standard ini telah ada dan akan melangkaui semua kementerian. 5 kriteria kita perlu penuhi sebelum kita boleh pertimbangkan untuk menamatkan PKP, kata beliau dalam sidang media harian kementerian itu. Nur Hisham berkata, nasihat terkini kementerian kepada kerajaan akan dibuat berdasarkan model, fakta dan angka terbaru serta nasihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO yang disesuaikan dengan keadaan di Malaysia. Itulah bagaimana kita akan meletakkan rangka kerja tersebut. Rangka kerja ini datang dari KKM, tetapi kita masih perlu pemberdayaan majikan sebagai contoh untuk mengikutinya, jelas beliau. Pada masa ini, Nur Hisham berkata, penurunan kes aktif dan tren
dua angka bagi jangkitan baru boleh diperbaiki dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Sama ada PKP akan ditarik balik atau diteruskan, kita akan beri nasihat. Tetapi Perdana Menteri akan buat keputusan, katanya. PKP mula dikuatkuasakan pada 18 Mac dan dilanjutkan pada fasa kedua dan ketiga yang dijadual berakhir pada 28 April ini. Untuk rekod sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tidak pasti sama ada Perintah Kawalan Pergerakan akan ditamatkan selepas 28 April depan. Justru itu, rakyat di negara ini dinasihatkan agar terus duduk diam di rumah dan mengamalkan penjarakan sosial yang disyorkan oleh KKM. Kita tidak pasti lagi PKP tamat ataupun dilanjutkan. Jadi, yang pasti, kita cuba elakkan perhimpunan. Contohnya, kita ada pelajar universiti, mereka ingin kembali ke kampung mereka. Tetapi kita kena pastikan tiada perhimpunan ataupun kesesakan berlaku di stesen dan sebagainya. Itu yang paling penting, elakkan kesesakan dan pastinya penjarakan sosial, katanya dalam sidang media di KKM. Amanah mengarahkan anggota dan pimpinannya agar bersiap sedia dengan hujah kukuh bagi berdepan dengan percaturan politik PAS berkaitan usul meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau juga dikenali sebagai Akta 355. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, usul yang pernah dibawa Presiden PAS Abdul Hadi Awang ke Dewan Rakyat sebelum ini pernah menyebabkan Amanah diserang teruk, termasuk dilabelkan sebagai munafik. Namun kini katanya, PAS sepatutnya lebih mudah untuk membawa semula usul tersebut dan meluluskannya kerana parti itu sendiri sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Ketika berada dalam Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, pemimpin Amanah diserang habis-habisan, dimaki dan dicerca, termasuk dilabel munafik oleh Parti Islam khususnya dalam isu meluluskan Akta 355 di Parlimen. Namun sekarang ini, Parti Islam PAS yang menghentam amanah itu kini sudah ditampuk kuasa walaupun melalui pintu belakang. Maka, tugas untuk membawa dan meluluskan RUU 355 kini menjadi tanggungjawab PAS dan tentunya ia menjadi lebih mudah kerana mereka adalah sebahagian daripada kerajaan, katanya. RUU 355 adalah satu usul persendirian yang pernah dibawa Abdul Hadi untuk membina Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355. Ia bertujuan meningkatkan hukuman Mahkamah Syariah berhubung kesalahan jenayah. Melalui cadangan pindaan itu, Mahkamah Syariah boleh mengenakan hukuman yang lebih tinggi berbanding penjara sehingga 3 tahun, denda tidak melebihi RM5,000 dan sebatan tidak melebihi 6 kali pada masa ini. Pindaan itu mencadangkan seorang pesalah boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun, denda tidak melebihi RM100,000 dan sebatan boleh dibuat sehingga 100 kali. Dianggap sebagai di luar kebiasaan, usul berkenaan dibenarkan Kerajaan Barisan Nasional untuk dibentangkan ketika PAS adalah parti pembangkang ketika itu. Bagaimanapun, selepas ia dibentangkan, usul tersebut tidak dibahaskan. Sebaliknya, sidang Dewan Rakyat ditangguhkan. Sementara itu, Muhammad yang juga bekas Menteri Pertahanan turut memuji pemimpin dan ahli amanah secara umumnya mematuhi arahan Kementerian Kesihatan Malaysia sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Katanya, bermula di peringkat pimpinan nasional hingga cawangan masing-masing memainkan peranan bagi memastikan wabak COVID-19 dapat dihentikan. Di samping mematuhi arahan pihak keselamatan, marilah kita sama-sama berdoa agar rantaian wabak ini dapat dihentikan dan PKP dapat ditamatkan agar masyarakat dapat kembali meneruskan kehidupan seperti biasa, katanya. Tempat duduk untuk anggota Parlimen di Dewan Rakyat akan disusun semula untuk memastikan penjarakan sosial semasa Dewan bersidang pada 18 Mei. Ini bermakna beberapa anggota Parlimen perlu duduk dalam ruang yang asalnya diperuntukkan untuk pembantu menteri dan pelawat, kata Timbalan Speaker Muhammad Rashid Hasnun kepada China Press. Oleh sebab tiada perbahasan dalam persidangan satu hari itu, Muhammad Rashid berkata hanya sebilangan kecil pegawai kerajaan akan dibenarkan menghadiri sidang. Kami telah mengeluarkan surat kepada semua 222 anggota Parlimen. Sidang akan dipermudahkan. Katanya menambah, pembesar suara akan dipasang di galeri pelawat. Timbalan Speaker turut mengingatkan semua anggota Parlimen agar menjalani pemeriksaan kesihatan 14 hari sebelum bersidang. Langkah pencegahan lain yang akan dilaksanakan termasuk mengurangkan bilangan pintu masuk dan keluar serta menjalankan pemeriksaan suhu badan. Muhammad Rashid berkata, pengerusi baru jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC akan dilantik selepas penyandangnya Dr. Nuraini Ahmad dilantik sebagai Menteri Kabinet sebelum ini. Dewan Rakyat akan bersidang buat kali pertama
sejak kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Sesi itu dijadualkan pada 9 Mac di mana Pakatan Harapan dijangka membentangkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tetapi ditangguhkan selama 2 bulan akibat wabak COVID-19. Pada 14 April, Presiden PKR Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa isu undi tidak percaya tidak timbul sekiranya sidang khas diadakan untuk membahaskan langkah berterusan bagi membendung COVID-19. Beliau berkata adalah lebih penting untuk memberi tumpuan kepada kesan ekonomi dan sosial akibat wabak berkenaan dan bukannya membahaskan hal-hal politik. Bagaimanapun, anggota Parlimen pembangkang lain mengkritik keputusan untuk mengadakan sesi persidangan selama sehari tanpa berbahas. Berdasarkan surat yang diterimanya, anggota Parlimen Iskandar Puteri yang juga pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang berkata, tidak akan ada sesi soal jawab lisan, soalan bertulis, usul dan sidang khas. Beliau berkata, perkara itu akan mengurangkan peranan Parlimen untuk melakukan semak dan imbang kepada kerajaan dalam menangani wabak itu. Sementara itu, sesi Parlimen tersebut juga akan menyaksikan Dr. Mahathir Mohamad yang juga pengerusi bersatu duduk di barisan pembangkang. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.